Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau engkau nak datang bertemu dengan aku dan menghadap ke hadrah Allah, tanggalkan seluruh pakaian yang sedang kau pakai. Kalau kita masih pakai pakaian degil, tak mau balik kepada Allah, tidak mau mempercayai akan tanda yang Allah telah berikan kepada kita tentang alam ini, nescaya kita tidak boleh menemui Allah Rabbul Izzah. Mahu tidak mahu, pakaian-pakaian itu akan ditanggalkan dan ditelanjangkan oleh Allah satu masa kelak. Bila kerana akal fikiran kita ini kita telah habis gunakan untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Akal fikiran serta zon fikiran kita telah banyak habiskan dan gunakan untuk selain daripada Allah. Secara kita tidak sedar, kita sedang menuju di ambang zaman yang akhir. Nabi sebut kita apabila berada di fasa yang terakhir, maka kita akan menemui beberapa tanda yang disebut oleh Sayyidina Rasul, iaitu antaranya yang selalu dijelaskan oleh ulama, zahirnya Dajjal, Al-Mahdi, Isa Al-Masih, Ya'jud dan Ma'jud. Dalam hadis yang lain disebut kepada kita tentang beberapa tanda akhir zaman yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang disebut di dalam hadis iaitu kemeriahan Masjidil Aqsa tatkala umat Islam dapat menakluki akan Masjidil Aqsa semula, maka ambang itu terlalu hampir. Setelah umat Islam dapat menakluki Masjidil Aqsa dan Al-Aqsa ini meriah, tuan-tuan, saat itu akan berlakunya keruntuhan Madinatul Munawwarah. Saat itu akan berlaku perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita lihat tentang sejarah yang mencatatkan kepada kita antara tarikh kejatuhan Khilafah Utsmaniyah sehingga saat ini sudah hampir kepada 100 tahun. Maka 100 tahun itulah yang pernah disebut oleh Nabi akan lahirnya seorang mujaddid akhir zaman. Dan dalam mereka dengan kehidupan ini sibuk dengan urusan dunia yang tak pernah habis pun. Kita gunakan akal kita memikirkan urusan dunia yang tak pernah selesai sampai sekarang. Tetapi kita berhenti memikirkan masalah akhirat di dalam hidup ini. Sebab itu kegagalan kita adalah saat kita melupakan akhirat itu. Sibuk, kita telah hampir kepada fasa yang terakhir yang disebut oleh Nabi 100 tahun yang terakhir. Perkiraan hijrahnya telah masuk Masihi, maka kata ulama iaitu pada bulan Mac tahun hadapan, tidak beberapa bulan lagi. Maka saat itu akan kita lalui perkara-perkara yang pernah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang kita akan tempuh dan siapa yang akan gagal dan siapa yang akan berjaya saat itu. Sebab itu saya dan tuan-tuan pernah mendengar perkara ini.
Saat ketika hampirnya zahirnya Dajjal itu, maka dunia ataupun bumi ini tidak akan turun hujan selama 2 tahun. Saat itu seluruh bumi dan dunia ini kering kontang. Makanan tidak ada. Dan siapa-siapa yang menyimpan makanan diketahui oleh orang lain, maka akan berlakunya pembunuhan kerana mereka inginkan makanan tersebut. Saat itu ramai orang lapar. Tetapi ada satu kelompok yang tidak akan lapar, iaitu yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dianugerahkan oleh Allah. Pada akal kita tidak akan sampai. Akal kita tidak akan boleh menjangkau perkara ini. Kerana kita ini manusia. Tetapi tidak ada mustahil pada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beriman kepada Allah. Mereka ini dikenyangkan dengan kalimat tasbih. Mereka tidak dilaparkan oleh Allah, diangkat rasa kelaparan itu. Dengan mereka tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingati Allah. Mereka ini dikenyangkan oleh Allah, dan kelompok inilah yang diselamatkan oleh Dajjal yang menjadi fitnah yang besar. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Dajjal ini mengkafirkan kita. Saat kita dalam kelaparan dan kesusahan, saat itu Dajjal ini zahir. Dan Allah memberikan kepada Dajjal ini istidraj, yang mana ia boleh melakukan beberapa perkara yang di luar akal manusia. Dia tawarkan kepada kita hidangan-hidangan yang lazat. Jika saat itu saat kita benar-benar kelaparan, lalu kita melihat makanan yang lazat, apakah kita berjaya untuk mempertahankan iman kita? Pada saat itu, siapa-siapa yang ingin mengambil apa yang telah disediakan dan ditawarkan oleh Dajjal, maka ada satu syarat yang perlu kita penuhi, iaitu mengaku Dajjal ini sebagai Tuhan. Maka jika mana kita tidak ada kekuatan iman, jika mana kita tidak ada kekuatan Islam saat itu, maka kita menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ingin saya bertanya di dalam diri kita semua, kenapa kita belajar? Apakah kita belajar untuk jadi orang alim? Apa guna kita jadi orang alim? Apa guna kita jadi orang pandai jika kita tak boleh menyelamatkan dan tak boleh berada pada zon selamat iman dan Islam? Jika kita belajar ilmu tauhid, tetapi kita tidak boleh mentauhidkan Allah, maka ilmu tauhid kita adalah sia-sia. Jika kita boleh bercakap tentang tauhid, tetapi kita tidak boleh mempertahankan iman kita, maka ilmu tauhid kita sia-sia. Jika kita belajar ilmu tauhid, tetapi ilmu tauhid kita itu tidak boleh menjadikan kita ini mentauhidkan Allah dan mengangkat keraguan yang ada dalam hati kita, maka ilmu tauhid kita sia-sia. Jika kita belajar ilmu fiqh, lalu kita tidak ada untuk menyempurnakan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita tak mau melakukan dan beramal dengan Islam yang menjadi agama kita, menjadi ad-din kita, dan kita terus lawan Allah dan terus lawan Allah. Walaupun kita mengaku bahawa aku seorang Muslim, ilmu yang ada pada kita, ilmu fiqh yang ada pada kita terlalu hebat, tetapi kita tidak boleh melaksanakan Islam dalam diri kita sendiri, seperti mana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jika kita belajar ilmu tasawuf, kita boleh berbincang tentang ilmu tasawuf, tetapi kita tidak boleh membersihkan hati dan roh kita
maka ilmu tasawuf kita adalah ilmu yang sia-sia. Jika kita tahu tentang ilmu tasawuf, tetapi tahu kita itu tidak boleh memberi faedah kepada kita, kita masih menjadi orang yang gagal, hati yang tidak bersih daripada mazmumah, hati yang masih tersangkut dan terpaut dengan keduniaan ini. Walaupun kita mengetahuinya bahawa dunia ini kita akan tinggalkan satu hari nanti dan akhirat adalah tempat tinggal kita, tetapi kita masih berlegar dan terus berlegar dengan ilmu yang ada pada kita, berbangga dan terus berbangga dengan ilmu yang ada pada kita, sehingga akan ilmu yang ada pada kita akan mengheret kita menjadi asbab untuk kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita mengaji ini untuk jadi orang baik. Kita mengaji ini supaya kita boleh ikut Allah. Kita mengaji ini supaya kita selamat daripada neraka Allah. Saya yakin dan tuan-tuan yakin dan saya tahu dan tuan-tuan tahu sini bukan tempat tinggal kita. Ramai dah orang yang tinggalkan kita mendahulu kita. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, adik-adik, ibu mak, abang, kawan-kawan kita satu kerja. Mereka mendahului kita. Mereka telah mendahului kita pergi menemui Allah Rabbul Izzah. Saat itu apa yang disebut oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka jadilah hamba Allah. Beribadahlah kepada Allah. Orang yang boleh buat ibadah adalah orang yang menjadi hamba Allah. Hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga sampai satu zaman, satu saat, satu masa yang dinamakan keyakinan. Maka ulama menafsirkan al-yaqin, iaitu saatnya sakaratul maut, saat mati itu barulah kita yakin tentang adanya akhirat. Tuan-tuan, apabila disebut tentang persiapan akhir zaman, saya ingin bawa diri saya dan tuan-tuan satu hadis yang masyhur. Sebenarnya kita gagal tentang perkara ini. Saya masih lagi untuk membina perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi ini. Jika kita gagal, kita akan terus gagal, tuan-tuan. Jika kita tak nak ambil tahu, di sana tak ada siapa nak ambil tahu kita jika kita gagal. Kalau kita nak selamat, sekaranglah kita berusaha untuk selamatkan diri kita. Tuan-tuan, jangan kita bincang tentang mahsyar. Jangan kita bincang tentang neraka. Jangan kita bincang tentang mizan. Bila orang bawa tubuh kita ke liang lahat, tidak ada siapa pedulikan kita. Bila orang telah kebumikan kita ke dalam liang lahat, tak ada siapa yang hiraukan kita. Kita nak minta tolong siapa, tuan-tuan? Bila tubuh kita yang lemah dan longlai ini orang kafankan dan orang letakkan ke dalam liang lahat, siapa pun tak nak pedulikan kita. Jika kita tak mau pedulikan tentang iman dan Islam kita, kita akan berada dalam keadaan yang terus dalam kerugian. Sebab itu, tuan-tuan, apabila saya nilai diri saya, persiapan akhir zaman ini tidak lain dan tidak bukan hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah persiapan kita. Apakah hadis itu, tuan-tuan? Yaitu hadis yang tuan-tuan pernah dengar. Yaitu hadis tentang iman, Islam, ihsan dan mata sa'ah. Kenapa saya nak bawa hadis ini? Jika perkara ini gagal dalam hidup kita, kita akan gagal di akhirat.
Tuan-tuan, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم ازتلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Apa daripada Umar radhiyallahu anhu, apa katanya? Kata Sayyidina Umar, satu hari Sayyidina Umar kata ada satu orang laki-laki datang, bajunya cukup bersih, rambutnya cukup hitam katanya. Pada bajunya tidak ada kesan orang yang sedang musafir yang jauh. Tiba-tiba dia datang duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia rapat dengan lutut Nabi. Dia duduk betul-betul rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Umar, kami semua tak kenal siapakah pemuda ini. Datang-datang terus duduk dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Tolong bagi tahu aku tentang Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam ini kau kena jadi saksi yang Allah ni Tuhan. Allah ni Tuhan kita. Dan kena jadi saksi Nabi Muhammad ni Tuhan kita, kata Nabi. Saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan, betul ke kita yakin Allah ni Tuhan kita? Saya nak tanya, dan tuan-tuan tanya dalam diri tuan-tuan. Betul ke? Betul ke kita yakin yang Allah ni Tuhan kita? Kenapa kita cari Allah masa sihat, tak cari Allah masa sakit baru nak cari Allah? Kenapa masa senang kita tak nak cari Allah, masa susah baru nak cari Allah? Betul ke kita yakin Allah ini Tuhan kita? Kenapa kita selalu tinggalkan Allah? Betul ke yang Allah ni tadbir kita? Persoalan saya macam ni. Kenapa kita selalu tak pedulikan Allah? Kenapa kita buang Allah dalam hidup ni? Kenapa kita selalu tinggalkan Allah dalam hidup ni? Kita belajar Al-Muttahid, Allah itu ada. Bila kita rasakan ada Allah dalam hati kita? Kita belajar Al-Muttahid, wajib Allah ada, mustahil Allah tak ada. Bila, tuan-tuan, saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, bila kita rasakan adanya Allah dalam diriku, dalam hatiku, Allah sentiasa ada. Tuan-tuan, kita gagal. Kalau hari ini kita gagal, masa Dajjal datang besok berjaya. Kalau hari ini kita gagal, Al-Mahdi datang besok, kita berjaya ke? Tuan-tuan, kalau saya silap, bagi tahu.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang Islam? Nabi kata, dalam hadis ini Nabi kata kepada pemuda tersebut, wa tuqimas salah, dirikan sembahyang. Dalam hadis sebut macam ni tuan-tuan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu dapat cegahkan fahsyak, benda tak elok dan benda jahat. Siapa sembahyang, dirinya dicegah oleh Allah daripada fahsyak, daripada jahat, daripada mungkar, daripada maksiat. Saya dah sembahyang, saya jumpa tuan haji kita masa saya mengajar di surau Cendering kata. Cenderiang. Di surau Cenderiang, lama tak saya ngajar sana. Kemudian ada kesibukan jadual, saya tak dapat hadir. Tuan-tuan, masa saya mengajar di surau tu, saya muda lagi. Sekarang, kami jumpa dalam keadaan kami sedang tua. Apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan? Saya sekarang ni 55 tahun. Jika saya telah salat hampir 40 tahun, katalah saya salat umur 10 tahun. Kalau 45 tahun saya sembahyang, saya tak boleh jadi orang baik. Sembahyang saya jadi apa tuan-tuan? Sebab Allah sebut dalam Quran macam tu, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau 45 tahun saya sembahyang, tapi tak boleh didik diri saya menjadi hamba yang baik, pada fiqhnya sah. Tapi diterima tak pada Allah Subhanahu wa taala? Kerana tanda penerimaan itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah sebut di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang semayang ni makin lama jadi baik. Tuan-tuan, macam ni. Kalau semayang terima tapi tak sah, agak-agak ada catatan tak pada suratan amal? Baik, kalau tak ada kat situ, besok balik nak tunjuk apa? Mengumpat kita diterima tau. Hasad kita diterima tuan-tuan. Dengki kita diterima. Tapi semayang kita ni takut tidak diterima Allah. Apa yang boleh kita tunjukkan di hadapan Allah Rabbul Azza. Dosa mata kita diterima. Dosa telinga kita diterima. Dosa mulut kita diterima. Dosa tangan kita diterima. Kemudian Nabi teruskan lagi tentang apa dia? Nabi kata, wa tu'tiz zakat. Bayarlah zakat. Kemudian Nabi sambung lagi, wa tasuma Ramadan. Puasa Ramadan. Tuan-tuan, bulan puasa nak minum air takut? Tak payah banyak tuan-tuan, setitis. Nak koreng hidung takut? Tapi kenapa kita tak takut nak korek aib orang? Puasa kita berjaya ke? Kalau boleh korek lagi aib orang. Kalau boleh korek lagi.
Tapi bulan puasa nak korek hidung takut. Bantal puasa ni tak boleh. Nak makan takut. Walaupun bekas makan sahur tadi secebis daging ayam, kita tak berani makan pun. Siapa pegang orang kita ambil lagi ni? Sampai sekarang pembahagian daging korban tak selesai ni. Daging hilang, daging tak cukup. Ni kenapa ni? Yang buat ni orang tak semayang ke? Yang ambil ni orang tak puasa ke? Tuan-tuan, setiap apa yang kita buat dilihat oleh Allah. Setiap apa yang kita cakap didengar oleh Allah. Setiap apa detiknya hati kita ditahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh lari dari pengawasan Allah Rabbul Jalal. Nabi kata apa, tuan-tuan? Dekat pemuda ini, Nabi teruskan lagi, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Bila Nabi dah cerita yang kelima, Nabi kata, buat haji kalau mampu. Tuan-tuan, sekarang ramai orang ada duit. Tuan-tuan ingat tak, masa kita susah dulu, kita kata tak cukup. Bila kita ada, kita sayang. Sampai bila kita nak kena tipu ni? Masa tak ada, kita kata tak cukup. Masa banyak, kita sayang. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu kita dah tua. Kalau sampai umur begini, kita masih ditipu dan terus ditipu oleh keduniaan ini, oleh kehidupan ini, di mana tempat kita besok pada sisi Allah di yaumil akhirah. Dunia ni tak lama, tuan-tuan, percayalah. Tuan-tuan macam ni. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa saya tak boleh rasa ya sayangkan Allah, sayangkan Rasul? Saya nak tanya, tuan-tuan sayang tak Allah? Kenapa kita tak boleh rasa sayang tu, tuan-tuan? Sebab hati kita dah ada sayang tempat lain. Itu kita tak boleh rasa sayang tu. Tuan-tuan, kalau kita beli kereta baru, sayang tak? Kita jaga, kita basuh, kita bungkus. Saya nak sebut sayang tu. Rasa tak sayang macam tu? Kenapa tak boleh sayang macam tu? Sebab dalam hati ini dah ada sayang lain. Kita dah sayang duit kita terlalu tebal, dah sayang nama terlalu tebal, sayang pangkat terlalu tebal. Dan sayang inilah yang disebutkan oleh Nabi. Maka kita akan takut kepada kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, bila kita ni terlalu sayang sangat dunia, kita mula takut mati. Macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi ni hidup ke dah wafat? Sekarang ni Nabi hidup ke Nabi dah wafat? Wafat, dan tak?
Tuan-tuan, macam mana cara nak jumpa Nabi? Satu je jalan, dia mati. Kita tak hidup zaman Nabi. Kita tidak dapat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk kita dapat jumpa kekasih kita dan kekasih Allah? Jalan dia satu je. Mati. Tuan-tuan, ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu malaikat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mau tak kalau aku minta dengan Allah tangguhkan kewafatanmu?" Nabi cakap apa, tuan-tuan? "Wahai malaikat, jangan." Ini perkataan Rasulullah. Rasulullah kata, "Aku terlalu rindu untuk bertemu dengan Tuhanku yang maha tinggi," kata Rasulullah. Tuan-tuan, kita ada tak hati itu? Maka hadis ini mengajar kepada kita rukun Islam yang kelima. Kalau ada duit, ada rezeki, buat haji, buat umrah. Tuan-tuan, sebenarnya manasikul haji wal umrah ini letak yang kelima, kemudian bagi syarat pula. Ada syarat. Tak baca puasa, tak baca sembahyang, tak baca zakat. Man istata' ilaihi sabila. Dan dia duduk tempat akhir. Kau kalau nak buat haji, kau nak buat umrah, kau kena buang baju-baju kau semua. Kau boleh pakai 2 helai kain, tapi tak boleh jahit tau. Apa Allah ajar kita? Kalau kau nak datang dekat aku, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau engkau nak datang bertemu dengan aku dan menghadap ke hadrah Allah, tanggalkan seluruh pakaian yang sedang kau pakai. Pakaian sombong kau tanggal. Pakaian keduniaan engkau tanggal. Semua pakaian yang sedang engkau pakai, lucutkan. Tuan-tuan, masa kita mati besok, tanggal tak? Orang pakaikan kain kita, tuan-tuan. Kain putih. Tuan-tuan kena sedar. Kalau sekarang kita masih ada sombong, tanggalkan pakaian sombong sebelum pakaian kita ditanggalkan oleh Allah. Kalau kita masih pakai pakaian degil, tak mau balik kepada Allah, tidak mau mempercayai akan tanda yang Allah telah berikan kepada kita tentang alam ini, nescaya kita tidak boleh menemui Allah Rabbul Izzah. Mahu tidak mahu, pakaian-pakaian itu akan ditanggalkan dan ditelanjangkan oleh Allah satu masa kelak. Bila kalla idza balaqatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq.
Ini Allah. Tanggal, pakaian sombong, degil kita. Tuan-tuan, dunia ini kalau dia boleh bercakap, dia bercakap dengan kita. Baliklah pada Allah. Kau tak tengok ke apa yang berlaku pada aku? Aku ni dah tenang, dah sakit. Nabi sebut dalam hadis tentang antara hampirnya kiamat, kerap berlakunya gerhana. Masa kita kecil-kecil dulu, jarang jumpa gerhana. Sekarang setiap tahun, tuan-tuan. Nabi kata, apabila hampirnya kiamat, akan berlakunya gempa bumi. Sekarang berlaku, tuan-tuan. Macam inilah. Tak ada ke sikit rasa takut dalam hati dengan Allah Ta'ala? Tak ada ke, tuan-tuan? Kalau tak banyak takut pun, takkanlah sikit tak takut dengan Allah. Kalau tak ada rasa banyak pun takut dengan Allah, takkan sikit pun tak takut dengan Allah. Yang kita masih bertegil untuk balik kepada Allah, tak nak berhenti kata orang lagi, mengumpat lagi, bergaduh sama-sama sendiri, berkelahi adik-beradik. Dengan satu anak karya, masih bergaduh, masih bertengkar, caci maki antara kita, tak mau berhenti. Bila kita nak jadi orang baik? Kenapa pula Ustaz? Allah sebut dalam Quran, wa ibadur rahman, hamba kepada Allah yang bersifat dengan Rahman, dia jalan di atas muka bumi ini dalam keadaan yang tawaduk kepada Allah. Dan apabila orang jahil cakap macam ni, buat macam ni dekat orang yang beriman, dia kata apa? Qalu salama. Selamatlah kamu, mudah-mudahan kau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita berjaya ikut serba Nabi, ikut jubah Nabi, tapi kita gagal ikut hati Nabi. Kita gagal ikut akhlak Nabi. Kita gagal sebenarnya ikut Nabi, tuan-tuan. Seolah-olah kita sedang membohongi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gagal dan kita terus gagal walaupun umur kita telah hampir kepada umur kematian, kita tetap gagal dan terus gagal. Tuan-tuan, kalau kita gagal kat sini, kat sana berjaya ke? Kalau sini gagal, sana berjaya ke? Kalau sini tak boleh jadi orang baik, kat sana dapat ke kehidupan yang baik? Kalau kat sini tak boleh beramal dengan akhlak yang baik, baikkah kita di dalam liang lahat? Kalau kat sini kita tidak boleh mengingati Allah, boleh tak kita ingat Allah waktu sakaratul maut? Kalau di sini kita lupakan Allah, bolehkah kita ingat Allah masa malaikat tanya kita, mana Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau di sini kita membohongi Nabi, bolehkah dalam kubur besok malaikat tanya, kau kenalkah pemuda itu? Bolehkah kita jawab, tu Nabi Muhammad? Tentang saya tak nak bawa cerita dunia, tapi saya nak bawa cerita akhirat.
Kenapa? Fasa ini saya sebut dan saya ingatkan diri saya adalah fasa kematian. Tuan-tuan perasan tak? Dalam satu-satu qaryah, angka kematian meningkat sekarang. Tak macam dulu, tuan-tuan. Sekarang orang kerap mati. Sekarang orang cepat mati. Dulu, sebulan sekali susah nak dengar. Sekarang, tiap-tiap bulan kita dengar adanya kematian. Kubur sekarang dah tak lengang. Kalaulah Allah pilih kita dalam bulan ni, macam mana ya tuan-tuan? Kalau Allah ambil saya, ambil tuan-tuan dalam bulan ni, macam mana ya? Siapkah kita? Selalu orang akan tanya, saya bukan takut mati. Tapi saya tak siap lagi Ustaz. Bila nak siap? Umur dah 50 lebih. Nak siap bila? Nak tunggu bila? Nak nanti bila? Nak buat bila? Kita ni sebenarnya degil, tuan-tuan. Betul lah macam Allah sebut dalam Quran. Besok, bila nyawa dah sampai di kerongkong, kita cakap dengan Allah. Laula akhartani, kalau bolehlah lewatkan sikit lagi kematian aku. Ila ajalin qarib fa asaddaqa. Aku nak buat baik. Baik itu tuan-tuan, nak buat baik jangan tunggu sakit. Masa sihat ni buat baik. Nak buat baik jangan tunggu kaya. Nak buat baik jangan tunggu. Jangan tunggu dan jangan tunggu. Terus buat baik kerana dunia tak tunggu kita. Alam ni tak tunggu kita. Dunia ni tak tunggu kita. Pejam celik, kita sibuk dengan urusan hidup kita. Kita dah sampai fasa 100 tahun yang terakhir. Fasa akhir zaman. Saya tak nak sebut tentang akhir zaman ni. Cuma saya nak sebut kita dah buat apa. Itu je. Kita dah jadi suami yang baik belum? Kita dah jadi guru yang baik belum? Kita dah jadi anak yang baik belum? Kita dah jadi abang yang baik belum? Kita dah jadi ayah yang baik belum? Kita dah jadi isteri yang baik belum? Kita dah jadi seorang kakak yang baik atau belum? Jika belum, zaman ini terus berjalan dan terus berjalan. Tuan-tuan, saya nasihatkan diri saya jangan berhenti. Kerana masa ini terus berjalan, jika kita berhenti untuk menjadi hamba Allah, kita akan jadi seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia dalam kerugian dan dia terus rugi. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, ulama pesan kepada kita, kenali 3 perkara ini. Pertama, kata ulama, kenallah Allah. Tuan-tuan, kita kena kenal Tuhan kita.
Kedua, kenal mana baik, mana buruk. Ketiga, kenal akan ahwal selepas kematian. Kita kenal tiga benda ni selamat. Kita tahu tiga benda ni, tiga perkara ini selamat. Pertama, kita kena kenal siapa Tuhan kita yang terlalu baik kepada kita. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dalam kita berada di zaman mutakhirin ini, apa yang saya nak sebutkan dengan tuan-tuan, perkara yang perlu kita persiapkan dalam semua diri kita masing-masing. Yang pertama, iman dan Islam. Yang keduanya adalah kekuatan kerohanian. Roh yang kuat. Bagaimana kita ingin kuatkan roh? Dekatlah dengan Allah. Orang yang hampir kepada Allah, jiwanya kuat. Tuan-tuan, dalam hidup kita, kita tak boleh selesai masalah ni. Masalah dunia, masalah orang. Dan Allah tak pernah bagi kita masalah. Kalau kita nak roh kita kuat, jiwa kita kuat, dekat dengan Allah. Sebagian orang datang jumpa saya, ada seorang anak muda datang jumpa saya, Ustaz, saya nak jadi orang baik. Saya kata, ahlan. Sebab pintu syurga Allah tidak tertutup. Pintu syurga Allah ini terbuka untuk siapa-siapa pun. Mereka yang nak masuk syurga, Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Tapi malangnya, kehendak untuk masuk syurga ini dalam diri manusia itu terlalu sedikit. Tetapi keinginan untuk terjun ke dalam neraka itu terlalu besar. Terlalu berombak-ombak keinginannya untuk masuk dalam neraka Allah. Tentang kita mengumpat dengan baca Quran, mana seronok. Hari ini kita tak baca Quran pun. Kalau hari ini tak baca Quran, macam mana nak jawab siapa imam kau? Macam ni, tuan-tuan. Sebenarnya Yahudi Nasara ni dah berjaya dah dengan kita. Dalam Quran, tidak sekali-kali Yahudi dan Nasara ni redha kat kita selagi kita tak ikut budaya mereka. Kita dah banyak dah ikut budaya Yahudi Nasara, tuan-tuan. Budaya penting diri. Budaya tak kisahkan akan umat Muhammad. Biarlah orang lain susah dan janji bangsa kami senang. Kita dah tak peduli dah. Dia dah tarbiyah kita puluhan tahun, tuan-tuan. Sehingga kita boleh tinggalkan Quran. Dia tarbiyah kita sehingga ada orang yang sebulan tak pernah baca Quran. Tengok pun tak, baca pun tak, apa lagi pegang Quran, tuan-tuan. Yahudi dah berjaya dengan kita, tuan-tuan. Yang kita sibukkan dengan telefon kita ni.
Tuan-tuan, besok sampai saja zaman zahirnya Al-Mahdi, telefon ni dah tak boleh pakai, tuan-tuan. Internet dah tak ada, api dah tak ada. Tuan-tuan, kalau sekarang kita tenangkan hati kita dengan apa? Kalau kita tak boleh tenangkan hati kita dengan Quran, besok kalau ni semua tak ada, kita jadi gila. Satu hari tak ada internet, kita jadi risau. Satu hari tak ada data, kita jadi panik. Tuan-tuan, bila kita panik, kita tak ada Quran. Bila kita gelisah, kita tak pegang Quran. Bila kita susah hati dan kita menangis, ketika kita tak boleh alunkan Al-Quran dengan mulut kita yang percuma ini. Malangnya, kalau kita orang Islam yang langsung tak tahu baca Quran. Dan kita tak peduli pun, kita tak tahu baca Quran, kita tak nak belajar untuk baca Quran. Tapi kita tak tahu pasal dunia, kita belajar, kita ambil tahu, kita berusaha. Tuan-tuan, Imam Ghazali sebut begini, kalau hati kau ni tak boleh nak lembut, keras, Imam Ghazali kata, pertama, berzikirlah. Kedua, kata Imam Ghazali, baca Quran. Kalau dua benda ni tak boleh lembutkan hati kita, kata Imam Ghazali, mintalah dengan Allah hati yang baru. Karena hati kita dah rosak, hati kita dah hilang, hati kita dah tak ada dan kita dah tak ada hati dah sebenarnya. Kita cuma ada hati dengan dunia. Kita cuma ada hati dengan hidup. Kita cuma ada hati dengan harta. Tapi kita tak ada hati dengan Allah. Kita tak ada hati dengan Quran. Kita tak ada hati dengan zikrullah. Kita tidak ada hati dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, minta hati yang baru. Mintalah dengan Allah, ya Allah, bagi aku hati yang baik, hati yang baru, ya Allah. Kerana hati aku yang ada sekarang, hati yang telah memandang selain daripada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Dan terima kasih kerana pihak masjid mengundang saya dan saya dapat hadir di masjid tuan-tuan. Kebetulan minggu ni memang saya kosongkan. Sepatutnya program saya di utara, tapi saya tangguhkan atas beberapa asbab. Dan kemudian saya pula ada dalam minggu ni tak ada berapa sihat sikit. Jadi saya ambil rehat disebabkan tuan-tuan panggil dan dekat. Jadi saya terima undangan tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi asbab untuk kita jadi orang baik. Sekali lagi saya ingin pesan untuk diri saya, tuan-tuan. Jika pertemuan ini adalah pertemuan kita yang terakhir dalam hidup ini, kerana kematian itu tidak ada siapa yang boleh menjaminnya, maka saya ingin berpesan untuk diri saya dan seluruh jamaah yang hadir.
berusahalah untuk menjadi insan yang baik pada sisi Allah. Kalihkanlah pandangan kita daripada manusia yang sebenarnya tidak pernah menyetujui kita. Tetapi seringlah kita melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang aku buat ni Allah suka tak? Apa yang aku buat ni Allah benci tak? Kerana apa? Kerana kita berada pada hujung dunia dan hujung masa. Jika kita masih berterusan dengan apa yang kita buat daripada zaman muda sampai sekarang, kita melupakan Allah dan meninggalkan Allah, tidak mempedulikan Allah, maka kita takut kita akan gagal sewaktu saat kita bertemu dengan Allah, iaitu inda sakaratul maut. Jika kita tidak mahu belajar untuk dekat kepada Allah, tidak mahu belajar untuk mengingati Allah, kerana sebenarnya kita telah lama melupakan Allah, kerana kita telah lama meninggalkan Allah Rabbul Izzah, kerana kita telah lama kehilangan Allah Rabbul Jalal di dalam hidup kita. Tuan-tuan, kita tak akan mampu hidup tanpa Allah. Kita tak akan mampu buat apa-apa tanpa Allah. Kita tak akan mampu walaupun bergerak selangkah tanpa kebenaran daripada Allah Rabbul Izzah. Jadi tuan-tuan, saya akhirkan dengan permintaan maaf dan permintaan saya kepada tuan-tuan. Pertama, tolong doakan saya semoga saya dapat mati husnul khatimah. Yang kedua, tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami, dua di Selangor, iaitu Darul Atiq di Kuala Lumpur Baru dan Raudatul Ulum di Batang Kali. Darul Atiq di Kuala Lumpur itu, tuan-tuan nak pergi ke Batang Kali, tuan-tuan akan jumpa satu gerai cendol. Dalam tu sekolah saya. Madrasah kita sebenarnya bukan madrasah saya, tapi madrasah almarhum orang tua saya. Saya diamanahkan untuk meneruskan apa yang telah dia buat selepas 43 tahun yang lalu. Madrasah saya sendiri iaitu di Raudatul Ulum, Batang Kali, Selangor. Dan sekarang kita buka satu lagi di Kuala Terengganu. Sebenarnya bukan niat saya untuk buka madrasah lagi di Kuala Terengganu, tetapi saya tak tahu apa takdir saya. Walaupun saya banyak menerima tawaran tanah di seluruh Malaysia, tetapi saya memilih Kuala Terengganu. Dan alhamdulillah, tuan-tuan tolong doakan, sekarang kami dalam fasa akhir untuk menyiapkan masjid seluas 12,000 kaki persegi. Sikit lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tolong sampaikan pada semua orang, kalau ingin sama-sama dengan kami untuk selesaikan masjid itu dan asrama yang sedang kami bina untuk keperluan ummah setempat. Saya bukan buat sekolah ini untuk duit, tidak. Orang yang rapat dengan saya, mereka kenal saya. Bertahun saya buat. Saya tak ambil satu yuran pun daripada pelajar madrasah saya sampai sekarang. Saya buat kem cuti sekolah. Kalau dulu bulan 12, sekarang cuti dah berpusing-pusing. Jadi saya tangguhkan dulu. Setiap tahun saya buat, saya tak kenakan satu yuran pun daripada peserta kem cuti sekolah. Walaupun kami buat hampir 15 tahun. Peserta sampai 700 orang, 500 orang. Selama 2 minggu, makan kami siapkan, tempat tidur kami sediakan. Kita buat ini untuk jariah kita je tuan-tuan. Kita buat amal jariah supaya mati besok, kita adalah benda yang kita nak bawa balik.
Sebab apa? Sebab kita dah buang umur kita terlalu banyak. Masa silam kita sama ada telah dipadam oleh Allah, kita tak tahu. Kejahatan kita yang kita buat sama ada telah diampunkan oleh Allah, kita tak tahu. Kenapa saya kata kita tak tahu? Kerana tanda itu tak ada pada kita. Sebab ulama sebut kalau dosa tu Allah dah ampun, satu, Allah bagikan kita peluang buat baik ini banyak, kata ulama. Kedua, Allah bagi kita rasa seronok buat baik. Dipanggil halwatul ibadah. Kita buat ibadat, buat baik seronok. Benda tu kita tak ada. Bila kita buat baik, kita tak seronok. Kita tak seronok baca Quran. Kita tak seronok berzikir. Kita tak seronok selawat. Kita tak seronok mengaji. Kita semua buat dengan agama ni tak seronok. Bila dengan Allah kita tak seronok. Kita tak cakap kita benci, tapi kita tak seronok. Duduk dalam masjid, pergi surau, tak ada benda ni. Jadi tuan-tuan, tanda yang disebut itu tak ada pada kita. Ini yang merisaukan kita. Jadi tuan-tuan, tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami, mudah-mudahan semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setakat ini saja akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berhimpun pada malam ini ya Allah. Bukannya kami membincangkan tentang dunia yang akan kami tinggalkan. Kami tidak membincangkan tentang harta. Kami tidak membincangkan tentang pangkat. Kami tidak menceritakan tentang duit dan dunia ini, ya Allah. Tapi kami berhimpun malam ini. Kami menceritakan tentang Engkau, ya Arhamar Rahimin. Kami ceritakan tentang kekasih Engkau, Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika Engkau redha apa yang sedang kami lakukan saat ini, terimalah ia sebagai amal saleh kami, ya Allah. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu ini mengangkatkan kedua tangan kami. Kami meminta sedikit daripada rahmat-Mu. Kami minta sedikit daripada kasih sayang-Mu. Saat hidup ini kami terlalu lalai dengan kehidupan ini, ya Allah. Tolonglah tarik balik kami. Tarik kembali kami kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Agar kami tidak terus hidup dalam keadaan melupakan Engkau. Kerana saat yang paling kami takut, ya Allah, saat sakaratul maut dan saat mati kami lupa akan nama-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami benar-benar meminta kehadrat-Mu. Saat sakaratul maut kami, ya Allah, tolonglah. Jangan Kau jadikan kami lupa akan nama-Mu, ya Arhamar Rahimin. Benarkanlah lidah kami dan lisan kami untuk kami sebut nama Engkau, ya Allah. Saat malaikat mencabut roh kami daripada jasad, agar kami dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, tolonglah kurniakan atas kami akan kebaikan demi kebaikan hingga akhir hayat kami. Jadikan isteri dan suami kami dalam keadaan orang yang baik, ya Allah. Tolong jadikan anak-anak kami di kalangan anak-anak yang baik, ya Allah. Tolong jadikan menantu kami di kalangan menantu yang baik, ya Allah. Tolong jadikan cucu-cucu kami yang akan kami tinggalkan. Dan mereka yang akan menghadapi saat-saat akhir zaman ini, ya Arhamar Rahimin. Kurniakan kepada mereka kekuatan iman dan Islam. Kurniakan kepada cucu kami, ya Allah, agar kekuatan iman dan Islam. Teruslah bimbing mereka ke jalan Engkau yang lurus, ya Allah. Selamatkan kami dan mereka, ya Allah, daripada fitnah Dajjal.
يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.